Okey, boleh dengar suara cikgu semua orang? Boleh. Okey, boleh masalah lah. Okay, hari ni kita sambung kita punya pelajaran lah. Kita akan bab 5 dah habis, lecture dah habis So kita akan masuk ke bab modul 6 Modul 6 iaitu imbangan duga. Okay, imbangan duga. Sekejap. Okay, ini dia. Imbangan duga modul 6 Okay, kita ulang balik start daripada buku catatan pertama. Okay, ini semua kitaran perakaunan So kitaran perakaunan kita ada yang pertama daripada buku catatan pertama BCP. So, kita ada yang pertama BCP. Buku catatan pertama sorry. Bukan disiplin. Kita start dengan dokumen mula-mula start daripada dokumen. Dokumen yang awak dah belajar tu lah sebelum tu dalam bab sebelum ni lah. Kita ada macam-macam banyak jenis dokumen kan. Kita ada invoice, bil tunai, receipt, memo, apa semualah. Okey, keratan cek, itu semua daripada dokumen. Okay, lepas dokumen, daripada dokumen yang kita dapat tu, maksudnya apabila kita memulakan urus niaga ataupun melaksanakan urus niaga yang melibatkan antara kita ni perniagaan kita lah, orang yang tengah dengan orang yang membeli dengan kita iaitu ABT, dan orang yang kita beli daripada dia iaitu ABB, pengeluar. So apabila urus niaga ini semua berlaku, contohnya kita jual kepada ABT. Okey, apa dokumen? So kita beli daripada ABB, apa dokumen? Kita masukkan tunai ke dalam bank, apa dokumen? Kita terima bayaran daripada ABT, apa dia dokumen? Kita bayar kepada ABB, apa dokumen dia? Kita pulangkan barang, apa dokumen dia? Semua dia urus niaga tu kan? Ini semua urus niaga yang berlaku dalam perniagaan kita sehari-hari. So urus niaga ini, bukti berlaku urus niaga ini adalah dengan adanya dokumen. Dokumen apa? Contoh invoice. Atau memo. Kita bayar gaji pekerja ke, atau bil tunai, atau keratan cek. Banyak kan jenis dokumen yang kita belajar dulu. Itu contoh berlakunya urus niaga dalam perniagaan kita sehari-harian. Ataupun kita bayar apa? Bayar bil, bayar insurans. So daripada dokumen ni kita dah ada bukti, kita buat pembayaran, kita terima duit, kita keluarkan duit semua tu. Kita akan pindahkan catatan ini ke dalam BCP, baru BCP, buku catatan pertama kita. Buku catatan pertama. Kita ada, apa dia? Journal lah. Journal. Journal ada berapa jenis kan, ada tu belajar journal am, journal khas. Journal am, journal khas. Journal am ni satu je lah, journal khas ada beberapa, ada 4 kan? 6 iaitu journal belian, journal jualan, pulangan belian, pulangan jualan, journal penerimaan tunai, journal pembayaran tunai. Itu journal.
Daripada jurnal kita mungkin akan catatkan di dalam buku tunai untuk urus niaga secara tunai. Satu lagi yang melibatkan pengeluaran wang yang kecil, amount yang kecil, kita catatkan dalam buku tunai runcit. Okay, buku tunai runcit. Boleh salin terus sama-sama dengan cikgu. Okay, sebab nanti lepas cuti ni ada exam kan. Semua dah tahu ke ada exam? Cikgu subjek lain mesti dah bagi tahu kan? Ada tahu tak? Tahu ke ada peperiksaan pertengahan tahun? Dah lepas naik cuti raya mula 2 hari bulan Ogos. Okey, ni soalan ni wajib lah keluarkan kan daripada dokumen awak pindahkan ke BCP. Lepas habis BCP ada 3 lah, journal, buku tunai runcit. Seterusnya daripada pindahan itu yang masukkan dalam buku catatan pertama yang kita belajar minggu lepas, kita akan pindahkan dia ke ledger. Ledger lah. Ledger ni dia mengamalkan sistem catatan bergrup. Maksudnya daripada journal awak ambil pergi pindah ke dalam ledger. Mesti ada 2 catatan Okey, 2 catatan maksudnya satu akaun didebitkan, satu akaun lagi dikreditkan. Okey, so nak uji betul ke 3 catatan tu ataupun tidak betul. Kita pindahkan ke dalam ledger. Ledger ni bentuknya T. Okay, dapatkan baki BB. Baki BB ni yang penting sebab baki BB ni yang akan kita bawa ke ni nanti mengadu tu. Sebab tu saya selalu tanya hari tu, baki BB akaun tunai duduk sebelah mana? Ini awak kena mengamalkan ataupun memahami konsep ABLEH tu lah, AB sama dengan LEH. Maksudnya A dengan B, aset dengan belanja, baki BB mesti sebelah debit. Okey, LEH, liability equity hasil, baki BB mesti duduk sebelah kredit. Okey, baki BB ni akan kita pindahkan. Okey, daripada ledger yang awak dah buat minggu lepas, okey, hari ni kita akan belajar inilah tajuk ni. Modul 6 iaitu urus niaga ini kita akan carry forward lagi ke timbangan duga. Ini kitaran perakaunan. Awak tengok tajuk yang depan-depan tu ada kitaran perakaunan kan, dia bentuk bulat kan, bulat macam tu kan. Dia ada nak panah. Apa ke mana bawa dia. Daripada dokumen ke BCP ke ledger ke timbangan duga. Maksudnya sekarang kalau awak salah baca dokumen, salah baca ni, daripada dokumen ni awak tersilap letak dalam BCP ni, kemungkinan akan memberi efek kepada yang lain-lain ni lah sampai ke imbangan duga nanti. Dalam akaun dia memang macam tu ya, amount tu akan di carry forward, dia takkan berhenti di situ. Okay, hari ni kita masuk modul 6 ya, imbangan duga. Okay. Sekarang tengok apa maksud imbangan duga. Okay. Imbangan duga ialah senarai baki debit dan baki kredit. Tengok baki debit dan baki kredit. Ni yang kita guna AB sama dengan LEH tadi. Maksudnya baki apa? Senarai baki debit dan baki apa? Baki BB dia. Baki awal dia. Baki awal tu maksudnya bukan baki awal yang mula-mula kita kan buka ledger, contohnya akaun tunai kan. Akaun tunai aset kan, aset. So mesti debit. So awak pun tulis baki awal dia kat sini. Bukan baki awal yang ini maksudnya baki awal bulan yang akan datang. So nanti bila awak dah imbangkan, so awak akan dapatkan amount yang tak cukup tu. So baki HB kan dekat sebelah kiri kan, sebelah kredit. So baki HB ni yang awak akan bawa menjadi baki BB bulan berikutnya. Baki BB daripada baki HB. So maksud baki tu baki yang ini. Kita akan ambil amount ni yang baki ini. Okay. Imbangan duga ialah senarai baki debit dan baki kredit yang diambil daripada akaun ledger. Itulah ledger yang kita buka ni. Ini ledger.
yang kita belajar pada unit yang lepas. Pada satu tarikh tertentu. Sebab tu kalau awak tertinggal unit-unit sebelum ni, tertinggal tak masuk kelas untuk dokumen, tak masuk kelas untuk BCP, tak masuk kelas untuk ledger, susah awak nak faham balik semula. Sebab ini kita dah nak pergi yang last-last kan, imbangan duga. Okay, disediakan untuk menyemak ketepatan catatan bergu. Sistem catatan bergu. Sebab dalam sistem catatan bergu ni kita guna di mana? Di ledger. Kan ledger kita ada satu akaun di sebelah debit, satu akaun di sebelah kredit. Mesti ada catatan bergu Awak kena check ledger awak tu. Adakah akaun ni, macam akaun awak buka satu akaun iaitu akaun tunai, apa dia punya catatan bergu dia? Kawan dia akaun apa? Kita tengok ada tak dua catatan. Satu akaun debit, satu akaun kredit. Maksudnya bergu lah. Dia tak boleh catat satu akaun saja tunai, tak ada kawan. Mesti ada kawan dia Maksudnya untuk imbangan duga ni sangat senang. Kalau awak dah betul buat dekat yang sebelum ni, dekat ledger tu dah betul buat, tak ada masalah nak dapatkan imbangan duga ni. Sebab kita hanya ambil je baki yang ni. Baki ni ambil, masuk je dalam imbangan duga. Tak payah sibuk nak fikir dah, ni debit ke kredit. Sebab kita dah selesaikan di bahagian ledger. Okay, seterusnya, apa fungsi kita menyediakan imbangan duga? Yang pertama, menyemak ketepatan catatan bergu. Ini yang dekat ledger lah. Yang kedua, menyemak ketepatan pengiraan dalam BCP dan ledger. Reverse balik topik sebelum ni. Betul tak kita buat dekat BCP dengan ledger? Okay, yang ketiga, menyemak ketepatan proses pemindahan daripada BCP ke ledger. Nanti kita dah belajar kan dokumen. Daripada dokumen pindahkan ke BCP, BCP pindahkan ke ledger. Nak semak balik semula apa yang kita buat sebelum ni, adakah dia betul ataupun tersilap. Okay, memudahkan penyediaan penyata keuangan. Cara nak semak nanti senang saja, sebab nanti imbangan duga ni dia akan ada 2 kolom. Ini butiran, debit, kredit. Tu je, ini kolom ni. Baki BB tadi kita pun, contohnya akaun tunai tadi kan, tulis butiran tunai. So baki dia mesti sebelah debit. Tulis semua apa dia. Dia ada akaun sebelah debit, ada akaun sebelah kredit. Yang debit ni AB lah. Mesti akaun aset dengan belanja. Sebelah kredit mesti akaun liability ikuti dengan hasil. So nak semak dia senang je. Bila awak jumlahkan antara debit dan kredit, dia mesti dapat imbang. Imbang. Okey. Imbangan duga, sebab tu nama dia imbangan duga. Imbang. Okey. Seterusnya, imbangan duga kita ada 2 juga bentuk. Satu bentuk T, satu bentuk laju. Okey, untuk menyediakan imbangan duga, semua akaun dalam ledger perlu ditutup dan diimbangkan. Saya kata ditutup tu. Saya suruh awak tutup hari tu kan, akaun-akaun. Contoh akaun tunai. Hari tu awak dah tutup. Akaun tunai. Okay, baki BB. Okay, berapa? Lepas tu buatlah urus niaga apa yang terlibat dengan tunai tu. Okay, apa dia. Okay, yang sebelah debit maksudnya penerimaan tunai. Yang ini pengeluaran tunai. So, kita pun imbangkan. Okay, tolong bila awak mengimbangkan, pastikan walaupun sebelah debit atau kredit ni ada banyak sangat item dia, contohnya kan. Bila nak imbangkan dia mesti sebaris Sebaris. Jumlah dia mesti sebaris. Jangan awak pergi buat, sebab yang ni banyak, kau pun buat jumlah dekat sini. Lepas tu yang sebelah kredit ni sebab sikit kan. Ada saya tengok, saya jumpa gitu. Sebab sikit dia pun letak jumlah dekat sini. Tak boleh. Itu maksudnya penulisan yang salah lah untuk mengimbangkan. Okay. Dia maksudnya tak sama level. Okay. Jumlah mesti kena sama level. Walaupun ada banyak ruangan kosong di sebelah sini ataupun banyak ruangan kosong di sebelah sini, tak apa, biarkan je kosong tu. Yang penting kena
sama level untuk amount jumlah. Faham Tak ada lagi berlaku kesilapan dalam peperiksaan nanti. Dia main buat aja. Sebab ni banyak lagi kosong cikgu, saya pun buat jumlah bawah ni, tak boleh. So ini awak ikut jumlah yang paling ni lah, yang paling ke bawah sekali. Kalau dia duduk kat sini, so ini pun mesti sama level duduk kat sini. Jumlah dia. Okay, jumlahkan sebelah debit berapa? Okay, kemudian jumlahkan sebelah kredit berapa? Okay, yang tak cukup tu baru awak tulis kat sini berapa tak cukup. So baki HB. Tak cukup. Okay. Tutup. Ini baru menjumlahkan. Baru imbangkan. Sekarang kita nak tutup dia dengan baki HB. Kemudian bawa baki HB ni ke sebelah satu lagi. Crosskan dia. Akan menjadi baki BB bulan berikutnya. Baki BB. Duduk bawah ni. Baru betul tulisan kamu je. Ini baki HB duduk sini, lepas tu baki BB pula duduk sini. Tak boleh. Sebab kalau awak letak baki BB kat sini, maksudnya awak letak sebelum jumlah ni, yang ini dikira bulan yang sama dengan yang atas ni. Tak boleh. Yang ini dah bulan lain, contohnya ni bulan Mac kan. Kalau awak letak baki BB kat sini, pergi bawa kat sini, tak boleh. Maksudnya baki BB ni untuk bulan Mac, tak boleh. Sebab baki BB yang ini adalah untuk bulan April sepatutnya, April 1. So, tulis pun kena betul Jangan main tulis saja. Okay, ni saya padam sebab tak betul kan. Dia ikut dan dia je. Boleh. Jumlah pun ni bawa letak sana, letak sini. So cikgu buat semula baki BB. Baki BB juga. HB. Baki BB dia mesti duduk bawah jumlah selepas jumlah. Sebab dia bulan yang akan datang, bukan bulan yang sama. Kalau awak letak baki BB tu dekat atas jumlah, maksudnya itu adalah untuk bulan yang sama. Sekejap Okey, seterusnya. Okey, akaun-akaun yang mempunyai baki debit senarai di bahagian debit imbangan juga. Baki debit tadi kita ada A dengan B lah. Aset dengan belanja dia mesti duduk sebelah debit. Macam contoh macam ni lah, akaun tunai kan aset. Dia duduk sebelah debit. Ni debit Ni debit. Yang ni kredit. Maksudnya baki BB dia duduk sebelah debit. Apabila kita memindahkan baki BB ni sebelah debit ni ke imbangan juga, okey, maksudnya nanti dalam imbangan juga kita akan letakkan dia di sebelah debit lah. Baki ini. Okey, baki kredit senarai di bahagian kredit imbangan juga, iaitu akaun apa? Akaun L, E dan H. Okay, liability, equity dan hasil. Okey, seterusnya. Okey, setakat tu ada soalan tak? Kalau nak tanya, ada soalan? Setakat tu boleh faham lagi? Kalau awak dah buat hari itu, mengikuti kelas kita, saya rasa tak ada masalah. Ini kesinambungan saja. Ada soalan? Anis, ada soalan? Ya, tak ada. Alia, ada soalan? Tak ada, cikgu. Zulaika? Tak ada, cikgu. Rizky, ada soalan? Tak ada, cikgu. Irfan? Tak ada, cikgu. Najwa? Najwa lama tak nampak. Okey nanti belajar balik Najwa. Okey, seterusnya. Tengok tadi ada 3. Kalau tak ada soalan kita teruskan Dua format untuk imbangan duga. Yang pertama bentuk T. Okey. So
So, macam biasa kita tuliskan, mesti tuliskan nama perniagaan dekat atas ya. Okay, ni nama dia. Okay, tajuk dia, imbangan duga pada, nanti tajuk ni macam mana awak nak tahu, awak tak perlu hafal. Sebab nanti dalam soalan dia akan bagi tahu, okey, soalan, okey, anda dikehendaki menyediakan, okey, satu, contohlah, imbangan duga pada 31 Disember 2019, contoh lah kan. Dia akan bagi minta kita sediakan ni. So, tajuk awak just tulis sini je lah. Bawa ke sini. Tak payah nak hafal. Imbangan duga nanti nak sediakan akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir, tak payah hafal. Benda tu ada dalam soalan. Salin saja imbangan duga pada 31 Disember pada 31 Disember 2019. Okey, selesai. Dalam soalan ada dinyatakan ya. Kita tak payah kalut-kalut nak hafal apa. So, kalau bentuk T dia mesti macam T lah kan. So, satu akaun didebitkan, satu akaun dikreditkan. So, baki BB, sebelah debit kita ada akaun apa? Banyak kali dah sebut AB. Baki BB sebelah kredit kita ada apa? LEH. Nak ambil daripada mana? AB LEH ni daripada ledger yang awak sediakan banyak-banyak sebelum ni. Okay? Okay, seterusnya. Okay, kalau bentuk lajur ni bentuk T yang pertama, bentuk T. Okay, bentuk yang kedua bentuk lajur. Okay, perniagaan XYZ sama juga, tuliskan nama perniagaan, tuliskan tajuk. Okay, butiran. Okay, yang macam ni dia tak ada separate untuk apa itu sebelah debit, tak ada separate untuk akaun satu sebelah kiri sebelah kanan. Ini maksudnya nama akaun tu, nama butiran tu awak senaraikan je semua. Tak kisahlah dia duduk sebelah debit ke kredit, senaraikan semua nama-nama ledger tu. Kan awak akan, ledger kan ada buat kan, akaun tunai. Itu ada lagi ledger apa, akaun bank, contohlah. Lepas tu akaun modal. Okay, ada lagi nama apa, akaun syarikat ABC. Awak ambil je nama dia. Tunai, akaun bank, akaun modal, akaun syarikat ABC. Okay, seraraikan dia semua. Okay. Tunai, tak payah tulis akaun ya. Kalau akaun tu namanya sama semua, tu tulis nama tunai je. Tunai, bank, syarikat ABC, syarikat DEF, okay, modal, modal dah. Lepas tu lagi ambilan, contohlah. Okay, yang membezakannya hanya DC, debit dengan kredit. Contoh tunai baki BB sebelah debit, so awak tu tulis baki dia kat sini. Okay, syarikat DEF, ni contoh modal lah, modal equity kan. So baki dia sebelah kredit, so awak pun tulis baki sebelah kredit. Macam tu ya, beza dia. Nama awak tuliskan semua, baki dia saja kita bezakan, debit dengan kredit. Okay, seterusnya, ini format. Okay, macam mana kita nak sediakan imbangan duga tu? Okay, kita tengok ni. Okay, ini ledger yang kita dah buat hari tu. Ingat lagi tak ledger? Ini contoh lah, kita dah buat ledger, kita dah imbangkan dan kita dah tutup. So, tengok akaun modal. Akaun modal ni apa kategorinya? Saya lihat atas ya. AB sama dengan LEH. Okay, akaun modal. Kategorinya apa? A ke, B ke, L ke, E ke, H? A. Hai, modal. Modal L. Mana L pula liability-nya? Liability tu ABB je. Ataupun overdraft bank kalau ada. Modal. Ada buku sifir? Pergi buka buku sifir. Nak tanya ni, nanti tak ingat. Buku sifir, pegang sebelah. Tengok dekat senarai tu. Modal apa?
Buku sifir, mana buku sifir? Modal equity. E kan, equity. Buku sifir. Okey. Buku sifir, muka surat berapa? Boleh, pengkelasan akaun. Mula-mula tu, muka surat 9, muka surat 10. Equity, modal. Okey, equity. Okey, so awak pun awak tahu dia adalah equity kita. So kalau equity, dia mesti baki BB dia sebelah mana nanti? Ni debit, ni kredit. Sebelah kredit kan? Ini equity. So betul tak sebelah kredit baki BB? Betul, ni sebelah kredit lah ni. So kita ada catatan dia lah, baki H bermula dengan contohlah bank kan. Maksudnya dia bawa masuk duit sebagai modal lah ke dalam akaun bank perniagaan RM50,000. Okey, baki awal dia. Lepas tu tak ada dah terus niaga, apa-apa yang berkaitan dengan modal, so awak pun imbangkan. Nampak tak? Imbangan dia ni mesti selari, jumlah dia mesti selari. Yang bergaris ni adalah jumlah ni jumlah. Ni bila buat ledger hari tu lah. Yang awak dah buat tu. RM50,000, okey RM20,000 jumlah. So tak cukup berapa? Sebelah debit tak cukup kan? Yang kurang sebelah debit. So yang tak cukup lagi sebelah debit RM50,000 lah. Jadikan dia baki HB. So bawa dia HB ke sebelah yang bertentangan, jadikan dia baki BB. Untuk bulan berikutnya, bulan Mei. Okay, tulis sebagai baki BB. So RM50,000. So kita akan ambil baki BB ni. Kita ambil baki BB ni. Okey, pindahkan dia ke dalam mana? Imbangan duga. Okey, imbangan duga. Sekejap saya tengok. Okey, tambah. Jadi kita buat sini lah imbangan duga. Okey. Okey, nama syarikat tidak dinyatakan lah, mungkin ada dinyatakan dalam soalan tapi saya tak cropkan dia, so saya pun tulislah contoh syarikat ABC lah, kita bagi nama syarikat ABC. Syarikat ABC. Okey, imbangan duga ada, soalan pun tak ada, tapi kalau saya tengok tarikh dia bulan April kan urus niaga dia. So bulan April ada berapa hari? 30 hari kan? So imbangan duga pada 30 April lah, saya letak 30 April. Di tahun berapa ni? Tahun 30 April 2016. So awak buatlah dalam buku, kita tulis, buat bersama-sama. Tulis tarikh, tulis hari ni, lepas tu tulis contoh penyediaan imbangan duga. Okey, betul, buat imbangan duga ni sahajalah. Okey, so sekarang kita gariskan lah. Kita gariskan mana garisannya. Garisan sini garisan. Ini garisan. Okey.
kita buat dia punya table Dua, tiga, empat. Okay, buat barisan nanti. Okay, buat table dia Kita buat sama-sama. Terus tulis. Okey, selesai. Kita pergi ke sini balik. Merah nampak. Okey, terus tuliskanlah butiran. Okey, item debit. Saya buat bentuk penyata biasa sekarang memang ramai yang guna bentuk penyata lah. Biasa dia tak nyatakan bentuk penyata ke bentuk T. So, awak boleh buat bentuk mana-mana yang awak suka. Tapi kalau dia nyatakan suruh buat bentuk T, awak kena buat bentuk T lah. Kalau buat bentuk penyata, dia kira salah. Begitu juga kalau dia nyatakan buat bentuk penyata, awak kalau buat bentuk T, dia kira salah lah. Dan sekarang akaun apa yang terlibat? So, kita akan senaraikan semua ledger. Okey, akaun modal yang pertama. Ini akaun yang pertama, modal. Yang kedua, akaun alatan pejabat. Okey, yang ketiga, akaun berian. So, awak pun tulis. Tulis butiran. Modal. Tak payah tulis akaun. Alatan pejabat. Berian. Okey, yang ini kalau macam kita buat general arm tu, kalau kredit kan macam kita ketengahkan sikit kan tulisan dia kan. Ni tak payah, awak straight je terus tulis di tepi garisan tu. Yang membezakan nanti hanya amount. Okey, ada amount yang kita letak sebelah debit iaitu untuk A dengan B. Okey, ada amount yang akan kita letak sebelah kredit iaitu untuk L, E dengan H. Okey, sekarang tengok. Okey, akaun modal, baki BB dia sebelah mana ni? Sebelah kredit. So, awak tuliskan berapa? 50,000. Okey. Okey, sebelah modal, kredit 50,000. Tulis je. 50,000. Okey. Terusnya, kita pindah sahaja, tak ada masalah. Kalau kita dah buat ledger tadi dengan betul. Tekan alatan pejabat, tengok baki BB dia. Mana? Ni kan? Ni baki BB dia. Wah. Ini baki BB dia. Ni lah, saya tanda star. Sebelah mana? Debit. Kalau awak tahu akaun alatan pejabat ni adalah aset. Aset betul. Alatan pejabat aset. So aset dia mesti duduk sebelah debit. Yang ni. So betul lah baki BB dia sebelah debit. Okay. So pergi kat sebelah debit, tuliskan 3,500. So alatan pejabat sebelah debit. Tulis 3,500. Okey, seterusnya belian. Okey, belian. Okey, belian. Okey, belian. Satu lagi yang tak ada dalam ni, ini aset, belanja, liability, equity, hasil. Okay, satu lagi belian. Okey, jualan. Okey, belian akaun dia debit, jualan kredit. Okey, kalau belian sebelah debit, okey, pulangan dia mesti sebelah kredit. Kita balik. Pulangan belian. Okey, sebelah kredit. Ini satu lagi formula Okey, kredit jualan. Kalau jualan sebelah kredit, akaun kontra dia adalah pulangan jualan. So pulangan jualan ni mesti sebelah debit. So belian dan pulangan jualan sebelah debit. Okay, jualan dan pulangan belian sebelah kredit. Okay, baki BB Sekarang tengok belian ni lah. Belian ini. So baki BB sebelah debit. Betul tak? Kita check baki BB. Okay, betul. Sebelah debit. Okay. Berapa amount? 7,500. So pindahkan saja. Tuliskan belian. Okay, sebelah debit 7,500.
500. Okey, selesai. Dah tulis ke? Dah siap ke? Tak siap, cikgu tunggu. Sudah ke belum? Dah ke? Ya, cikgu. Ha? Dah. Okey dah Okey, seterusnya akaun apa lagi? Dia ada banyak. Takkan 3 je. Ledger kita banyak kan yang awak buat hari tu kan? Okey, seterusnya akaun jualan. Okey, yang ini akaun nombor berapa? 4. Tadi dah 3 kan? Akaun jualan 4. Akaun pulangan belian 5. Pulangan belian. Okay. Akaun jualan. Okey, kalau awak check balik tadi kat sini. Akaun jualan sebelah mana? Mesti sebelah kredit kan? Sebenarnya tak payah check pun. Bila awak dah buat, dah bermerah otak untuk menghasilkan ledger tu, kita sekarang nak apa? Nak tak nak dah, nak releasekan dah otak kita. Malas yang nak fikir-fikir debit ke kredit. Kita just nak ambil dan bawa je amount tu. Macam tu sebenarnya masa buat timbangan duga ni. Kalau kita dah bertungkus lumus masa buat ledger tu, dah fikir ni akaun duduk sebelah mana, baki BB duduk sebelah mana. Kalau boleh masa timbangan duga ni tak payah fikir dah. Just carry forward je amount tu. So ini saya just nak tunjukkan je. So, jualan maksudnya sebelah kredit. Nak buktikan betul ke tidak kamu punya ledger tu. Okay, jualan sebelah kredit. Betul lah sebelah kredit. Satu BB. So tulis jualan 2830 sebelah kredit. So tuliskan jualan. Sebelah mana? Kredit. Amount berapa? 2830. Okey, selesai. Next. Pulangan belian. Okey, kalau kita check tadi kat sini, pulangan belian saya cakap sebelah mana? Pulangan belian dia sama rumah dengan apa? Saya tulis dulu. Jawab. Yang saya buat tadi sebelum tu. Belian, jualan. Ini debit. Ini kredit. Okay, dia bersilang. Belian lawan dia pulangan belian. Jualan lawannya pulangan jualan. Okey, belian dengan pulangan jualan satu rumah, debit. Jualan dengan pulangan belian satu rumah, sebelah kredit. So pulangan belian mesti duduk sebelah inilah kredit. So check betul tak? Pulangan belian sebelah kredit baki dia. Ya betul. Berapa? 350. So awak pun tulis 350. Okey, selesai. Next, akaun apa lagi? Pulangan jualan. Pulangan jualan dia mesti sebelah debit lah. Yang ni kan. Okey, so tulis pulangan jualan. Okey, berapa amount? BB baki BB dia. Ni. Okey, ambil 200. So masukkan 200. Sebaris Yang orang pergi letak 200 kat sini pula. Dia tengok ada kosong letak sini lah. Salah. Kalau letak sini sudah jadi hak milik jualan. Dia mesti pulangan jualan sebaris. Kosong biarlah dia kosong. Kalau kosong ni yang duduk sebelah kredit dia punya. Kalau tak bagi tahu dia macam fikir pelik-pelik dia ni. Okey, mesti nama ada, amount pun ada. Butiran, amount. Butiran, amount. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, dah 6. Ledger, kita ambil, kita bawa. Okey, seterusnya. Yang ke-7. Yang ke-8. Okey, ambilan pula. Ambilan ni duduk sebelah mana? Kalau perasan AB sama dengan LEH. Okey, ini debit, ini kredit. E, equity. Equity ni adalah modal. Sebelah kredit. Akaun ambilan adalah akaun kontra kepada akaun modal. Kalau kontra maksudnya dia mesti bersilang. Macam pulangan tadi lah kan? Pulangan jualan akaun kontra kepada akaun jualan. Pulangan belian akaun kontra kepada pulangan akaun belian. So akaun ambilan adalah akaun modal akaun ambilan adalah akaun kontra kepada akaun modal. Kalau akaun modal duduk sebelah kredit, akaun belian baki BB dia mesti duduk sebelah debit. Ni ambilan. Okey. So ada 3 dah akaun kontra kita belajar kat sini.
Ada yang hari tu kita belajar ada 5 tak? Tak silap saya. 5 ke 4. Satu lagi yang susut nilai tu. Okay, so mesti sebelah debit. Kalau awak tengok ambilan, okey baki lebih sebelah. Betul, baki lebih sebelah debit. Berapa? 300. Contoh amount lah. So kita pun tulis. Tiba-tiba awak isi ambilan sebelah kredit, maksudnya salah lah awak punya ledger tu. Kalau salah ledger, maksudnya salah journal awak. Kita kena reverse balik apa yang awak buat sebelum ni. Okay, seterusnya gaji. Okay, gaji. Gaji ni adalah belanja. Kalau dia bukan, kalau awak tak tahu dia akaun apa, dia bukan aset, dia bukan liability, dia bukan equity, dia antara dua lah, sama ada hasil ataupun belanja. Gaji maksudnya kita membayar. So kalau kita bayar maksudnya dia adalah belanja. So belanja duduk sebelah mana? Debit. Betul tak? Baki debit. Betul. Baki debit sebelah debit. Itu gunanya awak betul-betul kena faham dan mahir. AB sama dengan LEH ni. So 600. Tuliskan gaji debit 600. Okey, seterusnya ada lagi ledger 8. Okey, ada 9, 10, 11. Saya tuliskan semula di atas ni. AB sama dengan LEH. Akaun sewa. Macam sama macam akaun gaji tadi, sewa. Mesti kita membayar sewa. So, dia kategori berbelanja. Mesti duduk sebelah debit. Betul tak debit? Okey, betul. Kau pun tulis sewa 700. Kita tuliskan sewa debit 700. Okey, next. Boleh ikut tak ke terlampau cepat? Boleh ke tak boleh? Boleh follow? Kalau cikgu cepat cakap kan? Cikgu cepat sangat. Okey, akaun yang ke-10, akaun diskaun diterima. Diskaun diterima. Maksudnya kita menerima diskaun daripada siapa? Daripada ABB lah maksudnya. ABB. Maksudnya kita berhutang dengan orang tu siapa? Akaun belum bayar. Bila kita nak bayar hutang, kita terima diskaun. Ataupun kita sebab kita beli secara banyak, dia bagi kita diskaun. So itu maksudnya dia bukan aset, dia bukan liability dan dia bukan equity. Maksudnya kita menerima pengurangan daripada harga. Maksudnya dia adalah hasil. Hasil ni lah. So hasil betul tak sebelah kredit? Baki lebih. Betul? Ni kredit. So berapa amount? 150. Ya, kalau awak dah betul-betul buat dekat ledger, dah betul-betul faham, tak jadi masalah nak buka imbangan dua ni ya. Ambil je terus dia punya amount. Tak payah fikir dah. So diskaun diterima 150. So awak pun tulis. Okay, diskaun diterima. Hasil tadi kan, setelah kredit 100. Okay, next. Yang sebelah akaun alat tulis. Alat tulis. Awak bayangkan dekat pejabat kita ada alat tulis, pen, kertas, okey. Apa lagi? Pensel, pemadam, segala-galanya lah yang berkaitan dengan alat tulis. So kita gunakan alat tulis tersebut dalam perniagaan kita. So bila kita nak beli je, nak top up alat tulis tu, dia kategorinya, kategori apa? Kita kena keluarkan duit ke kita kena dapat duit? Kalau kita nak top up kita kena keluarkan duit. So kalau kita keluarkan duit, kategorinya adalah belanja. So belanja di sini. So mesti debit. Dia punya baki BB. So check. Betul. Baki BB sebelah debit. So tulis alat tulis 100. Sebab dia belanja, sebab tu dia sebelah debit. So tulis alat tulis. Baki BB sebelah mana tadi debit kan? Okey, seterusnya yang ke 12.
13, 14. Okey, 12, 13, 14. Okey, saya tuliskan sekali lagi. AB sama dengan LEH. Alatan pejabat. Alatan pejabat pula. Belanja pejabat. Nama pun dah belanja. So, belanja duduk sebelah. Debit baki dia. Betul tak baki BD? Okey, betul. Masa open tulis. Belanja pejabat 65. Boleh belanja pejabat. Berapa? 65. Okey. Next. Okey, akaun pos. Akaun pos ni sama macam akaun alat tulis tadilah. Kita kena keluarkan duit lah untuk urusan pos semua. Beli stamp, sampul surat, pos laju semualah kan. Hantar barang. Biasanya dia dekat mana? Tunai runcit kan. Ini urus niaga yang kita letak dalam tunai runcit. Yang urus niaga melibatkan amount yang kecil sahaja. So, belanja. So, belanja di sebelah mana? Debit. So, check betul tak? Betul. Baki BB duduk sebelah debit. Berapa? 15. Aku tulis. Pos RM15. Saya tulis pos. Debit sebab dia belanja, so RM15. Okay, seterusnya akaun derma. Derma ni maksudnya kita bagi derma. Bagi sumbangan lah, sumbangan derma, sumbang derma. Kepada siapa tu terpulanglah kan. Okey, sumbang derma maksudnya keluarkan duit. So kalau keluarkan duit maksudnya belanja. So belanja sinilah. Belah mana? Debit. Betul tak debit? So betul. So tulis derma RM50. So derma. Okay, belanja RM50. Okey, seterusnya ada lagi tak? Apa yang terlibat? Okey. Nombor berapa ni? Ni 14. Okey, ni ledger yang ke-15. Ni ledger yang ke-16. So, tulis lagi AB sama dengan LEH. Okey, akaun belum bayar. Okey, belum bayar. ABB. ABB liability, betul. So, liability sini lah. So, duduk sebelah kredit. Tengok betul tak baki dia. Tak ada baki lah. Kalau tak ada baki, macam ni, dia tak ada baki kan. Maksudnya kita dah settle dengan ABB kita. Tak ada lagi hutang, semua-semua. Balance, RM5,300 sebelah debit, RM5,300 sebelah kredit. So kalau tak ada baki BB, tak ada baki, so tak payah pindah ke timbangan duga. Okey, tak payah pindahkan ke timbangan duga. Okey, kalau tak ada baki, kita tak perlu pindahkan ke timbangan duga. Biarkan saja, ledger tu. Dah ditutup. Okey, yang kita kena pindahkan hanya yang ada baki sahaja. Okey, seterusnya akaun belum terima. Syamil, ABT. ABT adalah aset semasa. So aset ni. Baki sebelah mana? Debit. Kita tengok ada baki tak? Okey, ada. So kalau ada, kena pindahkan lah. So tulis akaun belum terima Syamil 930. So aku tulis ABT akaun belum terima tu panjang ni dot Syamil 930. Okay, 930 betul tak?
Okey, habis dia. Okey, ada lagi. Okey, tak ada dah. So dah habislah ledger kita. Kita dah bawa semua ledger ke dalam timbangan butut. Ada 16 ledger kat situ. Okay, sekarang kita nak check betul ke kita punya ledger tu. Catatan bergu kita dalam ledger tu betul ke tak betul. Nak check dia melalui imbangan duga yang kita buat ni lah. So caranya awak hanya jumlahkan. Macam biasa, ambil yang paling panjang, okey, letakkan garisan untuk jumlah. Tak cantik lah. Sekejap kita buat garisan sini. Okay, buat terus je sampai ke kredit. Walaupun kredit tu ada banyak kosong lagi dekat situ, jumlah dia kena sama sebaris. Jumlah kena sebaris. Barulah dipanggil jumlah. Kalau tak sebaris tak panggil jumlah. Okey. Okay, tolong kira berapa tekan kalkulator masing-masing. Okay, jangan pula yang ini awak pergi letak sini, lepas tu yang sebelah kredit lepas tengok banyak kosong kan, baru pergi letak sini jumlah dia. Tak boleh tak mengikuti tak apa cara penulisan yang betul. Okay, jumlahkan berapa? Kira. Kalau kira yang sebelah debit dulu, 3 tekan kalkulator sama-sama. 3,500 tambah 7,500 tambah 200 tambah 300 tambah 600 tambah 700 tambah 100 tambah 65 tambah 15 tambah 50 tambah 930. Berapa jumlahnya untuk sebelah debit? Siapa dah dapat, tolong bagi tahu jumlah. Okay, kita bagi masa kira. Dah dapat, tolong bagi tahu jumlah. Ada yang dah dapat? Jumlah debit. Jangan harap kawan kira, kira sendiri. Ya, awak tunggu kawan, kawan tunggu awak. Lama-lama tak ada siapa kira. Okay dah. Berapa? RM13,960. 13,960. Betul? Betul. Okey, sekarang jumlahkan pula sebelah kredit. 13,960. Takkan lah. Jadi tak sama itu tu. Sebab modal tu dah 50,000 tu. Betul ke soalan ni? Sekejap Dan tunai. Sekejap. Oh, saya tak pergi crop buku tunai. Buku tunai saya tak ambil baki dia. Dekat buku tunai baki tu awak kena ambil juga tau. Terus tulislah buku tunai tu. Sekejap. Patutlah macam pelik tu. Kita tak boleh sini. Awak tengok buku pad muka surat 189 dengan 190. Saya tak terlupa nak ambil buku tunai runcit dengan buku tunai tu. So buku tunai tu mesti adalah ada butiran untuk tunai dengan butiran untuk bank. Sekejap padam dah padam. Okay, mesti ada butiran tunai. Tunai mesti ada.
Okey, bank pun mesti ada. Okey, baki untuk tunai dengan bank kita akan ambil di buku tunai. Hari tu kita dah tutup buku tunai kan. So baki di buku tunai. Okey, tunai kita ada baki dia, baki BB 3,600. Okey, tambah tunai baki BB 3,600. Okey, bank kita ada baki BB sebelah debit 35,000. Baik betul. 700. Satu lagi tunai runcit. Tunai runcit. Ni dekat buku tunai runcit. Okey, ulang balik Tunai dengan bank ni baki BB dia mesti ambil bawa juga keimbangan duga. Ini dapat daripada buku tunai. Okey, satu lagi tunai runcit, baki dia kamu dapat daripada mana? Daripada buku tunai runcit. Okey. Yang itu kita tak payah buat ledger. Kita just ambil daripada BCP je. Dan kamu dah buat BCP kan? Kita ada journal. Journal ni kita pindahkan ke ledger lah. Okay, lepas tu kita ada buku tunai yang kita dah buat. Lepas tu kita ada buku tunai runcit. Yang baki dua ni terus pindahkan ke dalam timbangan buku. Tunai runcit baki BB dia tengok muka surat 189 Baki BB 70. 70. Okey, baru betul. So kita ni kita jumlahkan berapa? Kirakan balik semula. Okey, jumlah. Okey, berapa jumlah dia? Tambah 3,600 tambah 35,700 tambah 70. Okey, berapa jumlah? Kita tak boleh scroll down ni dulu. Kita dapat jumlah debit berapa? 53,330. Okey, 53,330. Okey, seterusnya sebelah kredit berapa? 50,000 tambah 2830 tambah 350 tambah 150. Kamu tak mau? Dapat mau yang sama? Dah aku cikgu. Sama Okey, so 53,330. Okey, kalau sama maksudnya betul lah kita punya timbangan duga. Tapi tak bukannya 100% betul bukan 100% betul. Ada juga kebarangkalian berlakunya kesilapan, tetapi timbangan duga masih lagi sama dan juga imbang. Itu nanti kita tengok nanti macam mana keadaan itu berlaku. Okey, dah siap tulis dah? Dah ke? Dah cikgu. Dah. Okey, kalau dah siap. Kita tengok kekangan. Ni je yang saya cakap tadi. Kekangan ataupun kesilapan dalam timbangan duga. Kita boleh tengok petik surat 202. Okey, timbangan duga yang seimbang tidak menggambarkan ia bebas daripada kesilapan. Okey. Jangan happy sangat kalau timbangan duga tu betul imbang mungkin ada berlaku kesilapan juga. Okey, kerana sesetengah kesilapan tidak akan menjejaskan keseimbangan timbangan duga. Okey, dia dipanggil sebagai kesilapan tidak ketara. Okey, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Yang pertama kesilapan amount. Sorry. Tak apalah, kita tengok kesilapan amount dulu. Okay, kesilapan amount maksud dia berlaku apabila jumlah amount sesuatu urus niaga
direkod dengan amount yang salah dalam BCP dan dipindahkan ke dalam ledger. Maksudnya daripada BCP tu dia dah salah. Dah salah dari BCP. Okey. Contoh dalam soalan dia tulis pulangan jualan 550 kan dalam soalan. Tapi awak daripada awal-awal dah salah. Dekat BCP tu masa awak buat journal pulangan jualan tu awak dah tersilap. Awak bukan tulis 550 tapi awak tulis 505. Contohlah kan. Itu kan amount dekat-dekat ya. So bila awak guna 505 ni start daripada journal pulangan jualan. Jadi maksudnya awak akan bawa amount 505 ni daripada journal ke dalam ledger terus ke imbangan. Amount yang sama saja 505. Padahal dalam soalan 550 kan. So bila daripada awal dah salah amount, maksudnya bila awak sediakan imbangan duga, awak akan tetap dapat imbangan duga yang imbang. Imbang tapi imbang awak tu salah lah. Sebab sepatutnya kena 550 tapi awak tulis 505. Maksudnya kita tak nampak benda tu, tak tertaruh sangat. Itu yang pertama. Yang kedua, kesilapan ketinggalan satu urus niaga. Berlaku apabila sesuatu urus niaga langsung tidak direkodkan dalam mana-mana buku perakaunan. Contoh, peniaga membuat ambilan tunai sebanyak 350 untuk kegunaan sendiri tetapi tiada rekod dibuat. Okay, dalam soalan ada dinyatakan, okey, biasa ambilan dia guna dokumen memo kan. Okey, memo. Okey, peniaga membuat ambilan sebanyak RM200 untuk kegunaannya. Betul lah kan? Okey, urus niaga ni awak langsung tak rekod kan dekat BCP. Tak rekod kan. Maksudnya awak tertinggal benda tu. Untuk dokumen ini awak tertinggal nak catat dalam buku catatan pertama. So maksudnya kalau dah tertinggal automatik tak catat dalam BCP. Apabila tak catat dalam BCP, tak adalah urus niaga itu dibawa ke ledger. Bila tak dibawa ke ledger, automatik dia tidak akan dicatat di dalam imbangan duga. Dalam imbangan duga maksudnya ambilan ni tiada. So bila awak jumlahkan, tetap juga dapat imbangan duga yang seimbang. Sebab tak ada pun amount 200 ni. Okay, itu kesilapan yang kedua. Maksudnya ketinggalan satu urus niaga. So kena check betul-betul ada berapa dokumen yang terlibat. Kalau ada 12 dokumen maksudnya 12 darab 2. 24 nanti ledger. Itu kalau kita mengandaikan ledger yang berlainan. Kalau dia mungkin ada ledger yang sama kan. Okay, ada belian tu ada banyak, jualan tu pun ada banyak, ABT ada banyak, ABB ada banyak sampai ada 24. Okay, seterusnya kesilapan terbalik atau songsang. Kesilapan terbalik atau songsang berlaku apabila akaun yang sepatutnya didebitkan telah dikreditkan dan begitulah sebaliknya. Okey, yang ini awak tersilap dekat mana? Tersilap apabila membaca AP tu lah sama dengan LPH. Macam tadi tu kan. Saya kata modal mana? Modal aset. Dia cakap modal aset pula. Jadi awak terbalik baca lah. Awak cakap modal tu aset. Aset ni duduk sebelah debit. Sedangkan modal adalah equity. Dia adalah sebelah kredit. Bila awak terbalik baca, tersongsang kan, terbalik baca, tetap juga dapat imbang sebab bila awak buat di ledger nanti pindahkan ke ledger. Okey, mesti satu akaun tu awak debitkan, satu akaun awak kreditkan, betul. Dia macam pelik tiba-tiba akaun modal duduk sebelah debit pula kan. Tak pelik tu. Sedangkan kalau mengikut hukum dalam akaun, modal mesti duduk sebelah kredit. Sebab tu saya masa buat imbangan duga tadi saya ajar cara kamu nak check semula. Betul ke baki tu duduk sebelah debit? Betul ke baki tu duduk sebelah kredit? Ikut balik yang hukum AB sama dengan LEH. Tapi bila awak dah bertungkus lumus memerah otak untuk buat ledger tu, dah tahu ini memang duduk sebelah debit, ini memang duduk sebelah kredit. Bila buat imbangan duga tu tak payah awak nak fikir dua kali dah. Carry forward je amount tu. Okay, seterusnya yang keempat, kesilapan commission nama dia. Commission apa maksud dia?
berlaku apabila terdapat satu urus niaga direkodkan menggunakan sistem catatan bergu tetapi ke dalam akaun perorangan yang salah. Okey, ni biasa melibatkan nama lah. Nama yang hampir-hampir sama. Biasa nama siapa? Mestilah ABT kan? Ataupun ABB. Ni dia yang guna nama. Kita akan buka ledger guna nama mereka. Akaun bulan Jumaat akan ini. Contoh kamu ada ABT yang macam lebih kurang sama je. Seorang Rashidah, seorang Roshidah. Urus niaga tu sebenarnya untuk Rashidah tapi kau pergi letak dekat Roshidah contoh. Sebab nama nak dekat kan. Maksudnya tersalah akaun. Pun boleh dapat imbangan duga yang imbang juga. Tapi sebenarnya amount untuk Roshidah dan Rashidah tu dah tersilap. Okay. So itu maksudnya kesilapan komisen, nama yang salah. Kesilapan pada nama lah, memasukkan dalam orang yang salah. Okay, seterusnya yang kelima, kesilapan saling mengimbangi. Okay, berlaku apabila kesilapan di bahagian debit telah diimbangi oleh kesilapan kedua yang berlaku di bahagian kredit. Okay, tengok contoh. Baca ayat macam pening sikit. Contohnya jumlah belian 5,640 direkodkan dengan betul dalam akaun bank tetapi direkodkan dengan 5460 dalam akaun belian. Dalam masa yang sama, sewa diterima 1970 telah direkodkan dengan tepat dalam akaun bank tetapi direkodkan 1790 dalam akaun sewa diterima. Okey, maksudnya macam ni berlaku apabila kesilapan di bahagian debit telah diimbangi oleh kesilapan kedua yang berlaku. Maksudnya ada dua akaun yang terlibat, dua kesilapan yang berlaku dekat situ. Okey, akaun pertama dengan akaun kedua. Ada dua akaun yang berlaku kesilapan. Okey, kalau akaun belian, kita tengok Okey, belian dengan bank. Okey, dua-dua tu sebelah debit, betul? Kita ada belian, kita ada satu lagi akaun bank. Okey, dua-dua akaun ini berada di sebelah debit. Okey, sewa diterima hasil. Akaun yang kedua adalah sewa diterima hasil. Hasil dan belanja. Okey, maksudnya sekarang apabila awak tolak amount tu, tolak ke amount tu, dia dapat amount yang sama. Sebab ada dua akaun yang terlibat dekat situ debit dengan kredit dekat situ. Okay, dalam masa yang sama, sewa diterima telah direkodkan dengan tepat dalam akaun bank tetapi direkodkan dalam akaun sewa diterima. Kita tengok ada orang hantar barang tu. Sekejap. Okey, seterusnya, tak apa. Ini nanti kita akan tengok dengan lebih lanjut lagi tajuk last sekali nanti. Maksudnya ada dia ulang balik untuk tajuk kesilapan dan ketinggalan. Okey, ada dia ulang benda yang sama kesilapan dan ketinggalan dalam modul terakhir. Modul berapa last? Modul 8. Okey, seterusnya yang kesilapan yang terakhir, kesilapan prinsip. Dia kena bagi contoh baru boleh faham. Kalau baca macam tu je tak berapa nak faham kan. Okey, berlaku apabila sesuatu urus niaga direkodkan dalam akaun yang salah tetapi mematuhi peraturan sistem catatan bergu. Okay, sebagai contoh, belanja membaiki kenderaan sebanyak 600 telah didebitkan dalam akaun kenderaan. Okey, ini maksudnya direkodkan dalam akaun yang salah. Yang salah tapi masih lagi memenuhi prinsip catatan bergu. Dia masih lagi guna prinsip AB sama dengan LEH lah. Satu akaun debit, satu akaun kredit, catatan bergu kan. Contoh tadi belanja. Sebenarnya dia adalah akaun
belanja membaiki kenderaan. Membaiki kenderaan. Belanja. Belanja sebelah mana? Sini kan, debit. Okey. Akaun belanja membaiki kenderaan, tapi sebenarnya dia bukannya belanja membaiki, tetapi kita tak rekod dalam akaun belanja membaiki kenderaan. Kita rekod dalam akaun kenderaan pula. Kenderaan dia aset, betul? Still juga sebelah debit. Itulah maksudnya. Memenuhi sistem catatan bergu tapi akaun yang salah, yang tak betul lah, akaun tak betul. Sepatutnya dia dalam kategori akaun belanja. Tapi kita terletak di dalam akaun aset, iaitu akaun kenderaan. Itu maksudnya kesilapan prinsip dia tak betul lah tu. Itu pun kena berhati-hati juga. Okey, tu ada 6 jenis kesilapan ya. Yang mana kesilapan tu menyebabkan timbangan dosa kita masih lagi boleh timbang. Okey, setakat ni ada soalan? Sebelum habis ni. Ada soalan ke? Ada soalan? Cikgu. Ha. Nanti exam masuk bab berapa? Semualah sampai Imam Aluga ni. Saya mesti bagi soalan. Tu suruh awak pindah-pindahkan tu. Dia bermula dengan apa? Mesti bermula dengan Kalau exam nanti macam mana cikgu? itu nanti fikir. Nanti fikir dulu macam ni. Dia tak boleh bagi exam objektif tu kan. Kalau online ni malah senang objektif dia. Tak apa, jangan risau. Andailah saya putuskan. Contoh kita ada 2 jam setengah kan untuk kertas 2. Contoh 2 jam lah. Saya takkan nak bagi 2 jam setengah kan. 2 jam. Okey, saya bagi soalan secara online awak buat. Contoh 12, habis 1.5 tu okey, snap gambar hantar. Macam itulah. Kemungkinan lah, tapi tengok dulu macam mana ya. Kita gunakan cara yang paling senang lah. Okey, jangan risau. Okey, insyaAllah masuk sampai tajuk imbangan duga ni lah. Baru puas hati sikit kan. So, biasanya cikgu bagi soalan apa? Dokumen macam tu lah. Dokumen 1 apa, dokumen 2, dokumen 3, dokumen 4, dokumen 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, sila sediakan macam biasalah kan, jurnal jurnal belian, jurnal jualan, pulangan belian, pulangan jualan. Okey, ataupun tambah lagi masa bagi, okey, daripada jurnal sila pindahkan ke dalam ledger dan terus sediakan timbangan duga. Nak lengkap lah sampai ke tajuk hari ni. Nak tengok faham ke tak faham. Tahu tak cara nak pindahkan dan bawa gitu. Ni tajuk penting ni Okay. Ni kalau pokok tu dia akar. Kalau tak kuasai ni, susah nanti nak kuasai yang lain-lain. Alright. Kalau tak ada soalan, sekejap saya nak stop present. Dan stop record. Okay, nak ambil kedatangan.